Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat anda semua. Hari ini anda masih bersama dengan saya, Cikgu Bat dalam mata pelajaran Matematik tahun 1. Just bounce to this. Baik, seterusnya kita lihat apa tajuk kita pada hari ini. Baik, tajuk kita ialah nilai wang. Yang mana wang yang kita gunakan pada setiap hari. Baik, kamu boleh merujuk buku teks jilid 2 muka surat 14 dan 15. Seterusnya kita lihat kepada standard kandungan. 4.1 wang kertas dan duit shilling. Dan yang kedua kita lihat kepada standard pembelajaran. 4.1.2 menyatakan mewakilkan nilai wang, iaitu yang pertama sen hingga RM1. Dan yang kedua ringgit sehingga RM10. Baik, seterusnya kita lihat contoh nombor 1 ini. Murid ini menyatakan duit 5 sen. Okey. Yang mana kamu perlu ada abakus. Okey, ini adalah abakus. Jika ada murid yang belum membelinya, kamu boleh dapatkan di kedai buku berhampiran. Baik, kamu lihat palang yang pertama ini ya. Palang yang pertama ini mewakili rumah sen. Okey, rumah sen dan juga palang yang kedua. Tetapi ini adalah rumah sen. Bagi 5 sen, okey, dekak yang berada di atas diturunkan. Okey, diturunkan ke bahagian palang pembahagi. Di sini adalah palang pembahagi. Baik. Jika kamu lihat ada dekak dalam bulatan berwarna merah tersebut. Ya, itu adalah nilai bagi 5. Okey, merujuk kepada 5 sen. Jadi, kamu lihat pada palang yang pertama nilainya adalah 5. Dan palang yang kedua adalah sifar. Baik, ini adalah 5 sen. Baik, seterusnya kita lihat kepada duit 10 sen. Untuk duit 10 sen ini, kamu lihat pada dekak berada di bahagian palang yang kedua, satu dekak dinaikkan ke palang pembahagi. Jadi nilainya palang pertama adalah sifar dan palang yang kedua adalah 1. Jadi nilainya adalah 10 sen. Seterusnya kita lihat kepada duit shilling 20 sen. Baik. Kamu boleh lihat ada titik, okey, ada titik di bahagian palang pembahagi. Titik ini dipisahkan antara ringgit dan sen. Seterusnya kita lihat ada 2 dekak dinaikkan ke palang pembahagi. Jadi nilai bagi palang yang pertama adalah sifar dan palang yang kedua adalah 2. Jadi nilainya adalah 20 sen. Seterusnya kita lihat kepada duit shilling 50 sen pula. Untuk duit shilling 50 sen ini, palang kedua merujuk kepada palang puluh, satu dekak yang berada di atas diturunkan ke palang pembahagi. Jadi nilai adalah sifar bagi palang yang pertama dan nilai yang kedua adalah 5. Jadi nilai duit shilling adalah 50 sen. Seterusnya kita lihat nombor 2. Duit shilling 5 sen. Dan ada lagi satu duit shilling 5 sen. Bila dicampur 5 sen dengan 5 sen menjadikan ianya 10 sen. Ya, itu cara penulisan 10 sen. Kemudian kita lihat duit shilling 20 sen ini pula ditambah dengan 10 sen. Ia akan menjadi 30 sen.
Jadi cara penulisannya adalah 30 dan sen. 30 sen. Seterusnya kita lihat nilai ini pula. 50 sen ditambah dengan 10 sen dan ditambah juga dengan 5 sen. Nilainya akan menjadi 65 sen. Baik, cara penulisannya adalah 65 dan sen. 65 sen. Seterusnya kita lihat nombor 3. Ini adalah duit RM1. Okey, duit RM1 ini cara penulisannya RM1. Bagi abakus, okey, bagi abakus palang yang ketiga. Palang yang pertama adalah rumah sen, palang yang kedua puluh sen dan palang yang ketiga adalah nilai ringgit. Okey. Jadi bagi nilai ringgit, 1 dekak dinaikkan ke palang pembahagi. Jadi 1 dekak. Dalam bulatan kalau kamu boleh lihat, itu adalah nilainya 1. Jadi palang yang pertama adalah sifar, palang yang kedua juga sifar dan kita ada tanda titik di situ untuk membezakan ringgit dan sen. Seterusnya, palang yang ketiga adalah rumah ringgit. Okey, jadi 1. Nilainya RM1. Ini pula duit kertas RM5. Jadi, RM5 dalam ayat dan ini adalah penulisan dalam ringgit Malaysia. RM5. Seterusnya kita lihat kepada abakus ini. Sama juga seperti duit RM1, kita lihat kepada palang yang ketiga, yang mana dekak yang berada di atas diturunkan ke palang pembahagi. Nilainya bagi palang yang pertama adalah sifar, palang yang kedua juga adalah sifar, kemudian ada titik pembahagi ringgit dan sen, dan palang yang ketiga nilainya adalah 5. Jadi nilai duit ini adalah RM5. Seterusnya kita lihat duit RM10 ini pula. Baik. Cara penulisan dalam ayat RM10 dan nilainya RM10. Seterusnya dalam bentuk abakus, kita rujuk kepada palang yang keempat, iaitu palang RM10. Jadi kalau kamu lihat dalam bulatan tersebut, 1 dekak yang di bahagian bawah dinaikkan ke palang pembahagi. Baik, kita lihat pada palang yang pertama. Nilainya adalah sifar. Kemudian palang yang kedua adalah sifar. Kemudian kita kena ada tanda titik untuk membezakan rumah ringgit dan rumah sen. Seterusnya palang yang ketiga juga adalah sifar dan palang yang keempat adalah 1. Jadi nilai duit kita adalah RM10. Baik. Ini adalah nombor 4. Cuba kamu teka apakah nilai bagi duit RM5 dan RM1 ini. Baik. Nilainya adalah RM6. Jadi penulisan dalam bentuk ringgit adalah RM6. Pandai. Baik, seterusnya kita lihat contoh ini pula. Di sini diberikan duit RM1, kemudian ada 50 sen, 20 sen, 20 sen dan 10 sen. Cuba kamu teka berapakah nilainya? Ya, betul. RM2. Jadi, bila kita tambah ke semuanya, nilainya adalah RM2. Penulisan dalam ringgit adalah RM2. Baik, sampai di sini saja kelas pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, saya harap kamu mahir menggunakan wang kertas dan duit shilling. Baik, sampai di sini saja.
Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.